Okay, mana kawan-kawan yang lain ni? Mana boleh, diorang tidur je kan? Kejut je. Kejut diorang. Mana boleh diorang masuk kelas, diorang tidur. Tak fair lah. InsyaAllah. Alright, bagus. Cepatlah kejut Han. Asal sibuk. Alright, biasa. Tulis nama kan? Izzat dah tulis lah, laju Izzat ni. Okay, mana yang ada tu kita akan sambung last week punya. Kita akan sambung asas nombor. Okay, last week kita dah buat SPM practice ni. Kita dah jawab soalan sampai soalan 6. Soalan 7. Dah kan, kita dah habis bincang kan? Soalan 7 kan? Okay, so this week, hari ni sambung soalan ni, asas nombor. Semua ada bahan kan? Dah lama cikgu bagi kan? So sambung soalan yang ni, page berapa ni? Page 15, page 23. Okay, 1, 2, 3, 4 ni buat dulu. 1, 2, 3, 4. 4 soalan, so dalam 15 minit mungkin boleh kot. 15 minit boleh buat, lepas 15 minit kita bincang. Okay, cuba buat Jangan tunggu jawapan je. Cikgu tahu ada yang tunggu jawapan je ni. Macam biasa, ada soalan tak faham, tanya kan. Okay, yang baru masuk, sambung buat latihan last week. Okay, last week kita dah buat SPM practice. This week kita sambung lagi. Kat sini ada soalan asas nombor, page 23. Dekat kertas tu lah, dia tulis page 23. Ada 4 soalan, cuba buat 4 soalan dulu. After 15 minit kita bincang. Ada soalan, tak faham soalan, tanya. Okay, untuk asas nombor ada soalan tak? So far okay tak? Untuk asas nombor. InsyaAllah boleh. Boleh bagus. InsyaAllah. Okay, macam mana nak tengok boleh faham ke tak? Cuba jawab soalan ni kan. Kalau boleh jawab maksudnya faham lah tu kan.
Cikgu, Akmal minta admit Mafly. Mic tak buka, cikgu. Akmal lah. Okay, sekejap. Dia tak dapat join lah. Dia tak dapat join. Minta tolong Cikgu Azman. Tolong admit kan. Ada student tak dapat masuk. Akmal ada? Dah masuk dah? Okey, dah masuk dah. Udah. Hello Akmal. Macam lama tak nampak Akmal? Yalah Akmal. Akmal sihat Akmal? Ya, Alhamdulillah. Sihat, bagus. Baik, siapa yang baru masuk tu kita sambung Kita sambung soalan last week. Sambung praktis ni. Yang cikgu tengah share skrin ni. Buat soalan 1 sampai soalan 4. Ada lagi yang tak dapat masuk? Fikri tak dapat masuk kan?
Ada yang tak dapat masuk ke? Ada masuk lah? Zikri masuk kan? Okay, kalau yang baru masuk tu sambung soalan. Ada soalan 1 sampai soalan 4 ni. Buat soalan 1 sampai soalan 4. Jadi kita bincang. So ni asas nombor. Ingat balik yang kita belajar last week. Assalamualaikum, cikgu. Yes, Haikal. Haikal Saya kan? baru masuk. Apa dia kan? Saya baru masuk. Oh, baru masuk. Ni ada soalan. Alright. Selamat pagi Haikal. Selamat pagi, cikgu. Ustaz, soalan ni ada dekat grup kan? Apa dia? Tak dengar tadi. Ustaz, saya tak nampak soalan ni. Soalan ada dalam grup patutnya. Oh, Dah hilang kan? tak baca ni. Okay. Macam mana boleh hilang Salin? Okay, siapa yang tak ada bahan boleh cek balik. Cikgu baru ni. Okay, kita bincang soalan asas nombor, soalan 1. Diberi kod rahsia peti wang sebuah syarikat ialah hasil tambah 1356 asas 6
dan 77.9 dalam asas 10. Apakah kod rahsia itu? Okey, siapa nak cuba? Yang nombor 1 Ustaz. Cikgu. Yes. Nombor 1. 129 je. Yes, betul. 129 asas 10. 10. Alright, betul. Tukar dulu kan. Tukar lepas tambah. Punya nombor. Tukar kepada asas 10 kan. Okey, kalau okey, cikgu tunjuk jawapan Okey, sekarang ni dia bagi tahu kita ada kod rahsia kan. Kita ada kod rahsia. Ya, before that Kau dia main nombor. okey, kalau macam ni boleh nampak soalan dengan sebelah kanan ni. Boleh nampak kan? Okey, kita bincang. Nombor 1. Dia bagi tahu kita ada kod rahsia. Kod rahsia tu dia kata adalah hasil tambah 135 asas 6 dan 779. Tapi dalam asas 10. Okey, jadi maksudnya kod rahsia tu adalah 1356 779 kena tukar kepada asas 10. Okey, jadi 135 asas 6 nak tukar kepada asas 10. Jadi kena ikut nombor tempat dia, nilai tempat dia 5 darab 6 kuasa 0 tambah 3 darab 6 kuasa 1 tambah 1 darab 6 kuasa 2. Okey, jadi berapa? Untuk 1356 nak tukar kepada asas 10 dapat berapa? 199. 59 asas 10. 10. Okey, seterusnya kita ada 77 asas 9 nak tukar kepada asas 10. Jadi ingat, nak tukar asas apa-apa asas nak tukar kepada asas 10 nak kena buat kaedah pendaraban. Okey, jadi 7 darab 9 kuasa 0. Buat daripada belakang. Tambah 7 darab 9 kuasa 1. Okey, 7 darab 9 kuasa 0 dapat 7. 7 darab 9 dapat 63. Okey, jadi untuk 779 bila tukarkan dapat 70 asas 10. Okey, maka kod rahsia adalah tambahkan kedua-dua, iaitu 59 asas 10 tambah 70 asas 10. Jawapan dia adalah 129 asas 10. Okey, itu jawapannya. Okey, boleh faham? Soalan 1. Soalan 1 ni dia straightforward, betul tak? Kita kalau hasil tambah tu mana kita tukar asas 10 baru kita tambah lah. Yes, kena tukar dulu kepada asas 10. Sebab dia kata hasil tambah dalam asas 10. Lagipun korang tak boleh tambah kedua-duanya ni mula-mula. Sebab apa? Yang 135 ni dia asas 6. 77 ni asas 9. Jadi dua asas yang berbeza nak kena tukar dulu kepada asas yang sama, iaitu asas 10. Okey, go. Okay. Alright. Okay, jadi itu soalan 1.
Okay, jadi soalan satu. Okay, yang ni dia terbalik sikit. Sekejap Consider. Alright, ni jalan kira untuk soalan satu. Okay, tengok soalan kedua pula. Soalan kedua, Kaisara, Gopal dan Alex mengira bilangan stem masing-masing mempunyai 120 asas 5, 120 asas 7, 120 asas 8. So kita ada 3 bilangan keping stem kan. And then dia kata berapakah jumlah bilangan stem mereka dalam asas 10. Jadi kita nak kena kira berapa jumlah ke semuanya jumlah stem diorang kan. Jumlah stem kita kena tambahkan Kaisara tambah dengan Alex tambah dengan Gopal. Okey, sekarang ni Kaisara dia ada stem sebanyak 125. Okey, sekarang ni dia nak dalam asas 10. Jadi bila nak dalam asas 10, kita kena tukarkan semuanya ke dalam asas 10 juga. Okey, jadi 120 asas 5 nak tukar kepada asas 10. Jadi kosong darab 5 kuasa kosong tambah 2 darab 5 kuasa 1 tambah dengan 1 darab 5 kuasa 2. Okey, so kita akan dapat berapa? 35. 35 asas 10. Alright, seterusnya kita ada Alex pula. Alex dia ada berapa? Dia ada 120 asas 7. Sama juga kosong darab 7 kuasa kosong tambah dengan 2 darab 7 kuasa 1 tambah dengan 1 darab 7 kuasa 2. 60. Tambahkan semua. Berapa? Cikgu. 63. 63. 63. Nombor 3. Alex. 63 Gopal. Tuan Oh, Gopal. ni Gopal Gopal. Okay, ni Gopal. Okay, sorry. Berapa? 60? 3 kali 10. Asas 10. 3. Alright, kita ada Alex. Alex pun 120 juga. Cuma dia 120 asas 8. Okay, 120 asas 8 sama je. Kosong darab 8 kuasa kosong tambah 2 darab 8 kuasa 1 tambah 1 darab 8 kuasa 2. Sama dengan 80 asas 10. Jadi maka jumlah stem, jumlah keseluruhan stem adalah 35, 10 tambah 6, 3, 10 tambah 80, 10. Apa? 78. 178. 78 asas 10. 10. Alright. Semua dapat? 178 asas 10. Dapat. Okay, bagus. Ya ke dapat? Betul buat ni? Ke tunggu jawapan je? Tak. Okay, bagus. Tak? Siapa yang tak? Yazid. Ada soalan. Ada yang kena ni Kang. Alright. Okay, jap. Mana ni? Kalau read mode.
Okey, soalan 3. Soalan 3 kita ada Farish, Yong dan Selvi masing-masing mendapat markah 104 dan 104 asas 8, 1307 asas 130 asas 7 dan 234 asas 5. Okey, macam mana nak jawab soalan dia? Dia nak tanya siapa yang mendapat markah tertinggi. Okey, macam mana kita nak tahu? Jadi macam biasa kalau kita ada, kita kena tukar kepada asas 10. Bila kita ada asas yang lain, kita kena tahu nilai dia dalam asas 10. Sebab apa asas 10 ni adalah nilai yang kita kenal. Jadi nombor 3 ni kita ada Farish. Farish dia punya markah adalah 104 asas 104 asas 8. And then kita ada Yong 130 asas 7. Last sekali kita ada Selvi. Selvi markah dia adalah 234 asas 5. Okey, jadi kita kena tahu 104 asas 8 sama dengan 4 darab 8 kuasa 0 tambah 0 darab 8 kuasa 1 tambah 1 darab 8 kuasa 2. Okey, yang ni susunan ni terpulang kat korang. Korang nak buat 1 dulu, 0 kedua, 4 ketiga tak kisah. Nak buat 0 dulu, 4 dulu, lepas tu 4, 1 ikut korang lah. Yang penting korang faham cara tulisan korang kan. Macam cara cikgu akan buat daripada belakang sebab senang nak nampak. 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2. Okey, jadi 104 asas 8 tukar kepada asas 10 dapat apa? Dapat 68 asas 10. Okey, seterusnya 130 asas 7 sama dengan 0 darab 7 kuasa 0 tambah 3 darab 8 pula tambah darab dengan 7 kuasa 1 tambah 1 darab 7 kuasa 2 sama dengan berapa? 130 asas 7 dapat berapa? Dapat 70 asas 10. Okay, and then seterusnya 2, 3, 4 asas 5 tukar kepada asas 10. Guna kaedah pendaraban 4 darab 5 kuasa 0 tambah 3 darab 5 kuasa 1 tambah 2 darab 5 kuasa 2. Kita dapat nilai dia adalah sebanyak 69 asas 10. Yes, betul. Okey, maka siapa yang paling tinggi kat sini? Yong. Maka yes, betul. Yong mendapat markah tertinggi kan. Untuk soalan macam ni kena tulis ayat. Sebab apa dia tanya siapa yang dapat markah tertinggi? Dia tak suruh, dia bukan setakat tunjuk jalan kira je. Jadi korang kena tulis maka Yong. Alamak, kenapa ni? Sekejap. Dua-dua hilang terus. Okey, untuk nombor 3 maka Yong mendapat markah tertinggi. Tertinggi sebanyak 70 asas 10. Okey, itu jawapan nombor 3. Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, soalan nombor 4. Sekejap. Okey, nombor 4 dia kata panjang dan lebar sebuah papan ikan berbentuk segi 4 tepat. Masing-masing adalah
21526 cm dan 4074 cm. Dia suruh hitung luas dalam meter persegi papan iklan itu. Okay, and then dia kata nyatakan jawapan dalam asas 10. Okay, jadi kita tahu papan iklan dia bentuk dia segi empat tepat. Yang mana dia kata dia punya panjang dia adalah 2152 tetapi dia tulis dalam asas 6. And then dia punya lebar adalah 404 asas 7. Jadi kita tak nak kita kena kira luas dia adalah panjang darab lebar. Okey, panjang dia adalah 2152 asas 6 sama dengan 2 darab 6 kuasa 0 tambah 5 darab 6 kuasa 1 tambah 1 darab 6 kuasa 2 tambah dengan 2 darab 6 kuasa 3. Okey, panjang dia dapat berapa? 504. 504. Ha. 504 ke 500? 500 je. 500 je. 500 asas 10 kan? Asas 10 cm. Okey. Seterusnya sekarang ni ingat, kita baca balik. Dia kata hitung luas dalam meter persegi. Sekarang ni yang kita dapat apa? Kita dapat dalam cm. Sebab apa yang ni dia bagi cm. Ini pun dia bagi cm. Jadi 500 asas per cm ni nak kena tukar kepada meter. 500 cm kepada meter berapa? Bagi 100. Bagi 100. Jadi 500 cm sama dengan 5 meter. Ingat, 1 meter 100 cm. Okey, jadi dapat 5 meter untuk panjang. Lebar dia sambung lagi. Kita ada lebar 404 asas 7 nak tukar kepada asas 10. 4 darab 7 kuasa 0 tambah 0 darab 7 kuasa 1 tambah 4 darab 7 kuasa 2. Okey, lebar dia kita akan dapat 210 cm sama dengan 2 meter. 2 asas 10 meter. Okey, jadi maka luas dia adalah 5 kali 2 kali 5 dapat 10 meter persegi. Okey, ni jawapan dia. Semua dapat? Soalan nombor 4 ni. Baik. Okey, bagus. Okey, sambung soalan. Soalan apa? Soalan objektif. Buat soalan objektif ni ada tak banyak pun. 16 soalan je. 16 soalan nak berapa minit? Agak-agak berapa minit boleh jawab? Senang kan? 5. 5 minit boleh? 8. Oh ya, 8 minit Maksudnya 2 soalan 1 minit lah. Okey. Okey, cuba buat. Praktis SPM kita 1.
Assalamualaikum cikgu. Saya keluar dulu sekejap cikgu. Saya ada masalah ni cikgu. Saya masuk balik. Okey, boleh. Okey, macam mana? Dah siap? Ada 16 soalan objektif ni. Dua. Sendiri? Alright. Okay, take your time. Ada yang tak faham soalan? Kalau ada boleh tanya.
Cikgu, Yes. saya tak faham nombor 3. Nombor berapa? 3. 3. Hitung nilai minimum bagi M tambah N. Okey, maksudnya kita ada 611 asas M. And then kita ada 1004N. Maksudnya 611M ni dia boleh jadi asas berapa, kan? 1004N ni dia boleh jadi asas berapa? Hitung nilai minimum dia. Maksudnya nilai minimum asas yang dia boleh jadi, kan? Tolak je. Kan? Just kena tahu je. Yang ni dia macam tak banyak sangat kira-kira pun. Nombor 3 ni. C. Jawapan dia sepatutnya korang akan dapat D. C. Sepatutnya dapat D. D. Yes. Oh, dia tambah kan? Dia tambah. Pasal saya ingat je cek yang tambah. Saya tak faham nombor 11. 11. Okey, 11 ni sekarang ni dia kata kita ada 100112 and then kita ada R and then kita ada 10011012. Okey. Cari nilai R sebagai satu nombor dalam asas depan. Pertama sekali korang kena tahulah R ni apa, kan? Berapa nilai R ni? Macam mana nak tahu nilai R? Kita tengok sebelah kiri dia ada 1000, 11 asas 2, sebelah kanan dia ada 100, 101 asas 2. Jadi pertama sekali kita kena tahu nilai 100112 ni. Macam mana nak tahu? Tukar dalam asas 10 dulu. Kan? Tukar setiap satu tu asas 10, jadi korang akan nampak R ni sebenarnya apa, kan? R ni tengah-tengah. Jadi maksud dia kena tahu dulu 100112 tu. Okey. Dia baru tukar kepada 8. Dia nak R tu dalam 8. Bahagi cikgu bila kalau dapat. Betul. Mula-mula tukar kepada asas 10 dulu. Asas 10 cara tukar dia kena gunakan pendaraban kan. Nak tukar kepada 8 tu barulah bahagi. Maksud saya kalau kita nak cari asas R tu yang 100 asas 2 dengan yang sebelah tu kena bahagi ke? Sebab nak dapat tengah-tengah kan. Tak, yang tu kena darab. Sebab apa kena tukar kepada asas 10? Sama ada darab ataupun guna kalkulator boleh. Kalkulator pun boleh ke? Tukar asas 2 kepada asas 10. Alright. Okey, ada lagi soalan? Boleh tanya. Jangan malu-malu. Tak faham boleh tanya. Yang penting buat.
Okey. Dah siap? Siapa dah siap lagi? Saya belum. Sampai Belum. nombor apa cikgu? Sampai 16. 16 je. Di jam objektif je. 14. 16. Oh. 16. Okey, dah siap. Dah siap ke belum?
Siapa dah siap? Siapa yang belum? Nombor 10 aja tu. Boleh aja aku bincang tu. Lama sangat ni. Tak apa. Cici sampai apa? Nombor 10 eh? 10. Okey, tak apa. Okey, cikgu bagi lagi 2 minit. Okey. Buat sebanyak mana yang korang boleh buat. Alright aku. Tak apa, take time. Yang penting korang buat. Ha. Okey, kita bincang jawapan. Praktis SPM kertas 1, soalan 1. Okey, soalan 1. Dia kata, nyatakan nilai bagi digit yang bergaris dalam asas 10 bagi nombor di atas. Okey, soalan 1. Apa jawapan dia? B. Jawapan dia? B. B. Yes. Okey, soalan 1 jawapan dia adalah B. Okey, jadi macam mana cara dia? Kita ada 11001 asas 2. And then dia kata nilai bagi digit yang bergaris. Okey, sekarang ni kira 1, 2, 3, 4, 5. Daripada belakang 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, akhir sekali 2 kuasa 5. Okey, jadi dia nak yang bergaris je. Nilai digit bergaris adalah dia nak 1 ni. Jadi dia duduk dekat tempat 2 kuasa 4. Jadi 1 darab 2 kuasa 4. Nilai dia adalah 16. Okay, jadi itu nombor 1. Okey, nombor 2. Apakah nilai tempat bagi digit 2 dalam 2, 1, 3, 4, 5? Okey, nombor 2. Apa jawapan dia? C. C. Nombor 2 jawapan dia
C. Okay, tengok dulu. So, kita ada 2, 1, 3, 4 asas 5. Dia kata nilai tempat bagi digit 2. Nilai tempat bagi digit 2. Okey, apa nilai tempat dia? 1, 2, 3, 4. 2, 5 kuasa kosong. 5 kuasa 1, 5 kuasa 2, 5 kuasa 3. Jadi, jawapan dia adalah, ingat, ini dia tanya nilai tempat, bukan nilai digit. Jadi, nilai tempat apa dia? Nilai tempat, maksudnya dia nak tahu tempat je. 5 kuasa 3. Jadi 5 kuasa 3 tekan kalkulator. 5 kuasa 3. Oops, sorry. 5 kuasa 3. 125. Jawapan dia 125 B jawapan dia. Okey, boleh faham? Nombor 2. Siapa yang jawab C tu maksudnya sebab kamu darab 2 kan? 2 darab 53 kan? Tapi itu nilai digit. Jadi faham kamu betul-betul. Nilai digit baru darab dengan digit tu. Kalau dia tanya nilai tempat, dia nak tempat je maksudnya. Okey, nombor 3. Okey, tadi ada orang tanya, Yazid Yazid tanya nombor 3 kan? Apa jawapan nombor 3? Hitung nilai minimum bagi M tambah N. Jadi kita ada 611M, kita ada 1004N. Okey, apa nilai minimum bagi M tambah N? D. Berapa? Jawapan tu. 12. 12. Jawapan dia 12. Sebab apa 12? Sebab dia tambah. Tambah. Okey, jadi dia kata hitung nilai minimum M dengan N. M dengan N ni apa? M dengan N ni adalah asas kan? M dengan N ni adalah asas. Maksudnya dia tanya 611M ni boleh jadi asas berapa? Dia boleh jadi asas berapa? Nombor paling tinggi dia adalah nombor 6 kan? Nombor paling tinggi dia adalah nombor 6, jadi dia boleh jadi asas 7 dan ke atas kan? Dia boleh jadi asas 7 dan ke atas. Okey, 1004 nombor paling tinggi dia adalah nombor 4. Jadi dia boleh jadi asas 5 dan ke atas. Ingat sebab apa? Asas 5 dia start daripada kosong. 0, 1, 2, 3, 4 kan? Contoh asas 5 ni dia start daripada kosong, 1, 2, 3, 4. Jadi nombor paling tinggi dia 4. Jadi M ni boleh jadi asas 7 dan ke atas. N ni dia boleh jadi asas 5 dan ke atas. Jadi kita ambil yang paling minimum. Dia kata nilai minimum kan? Jadi kita ambil 7 dan 5 yang paling kecil. Jadi M tambah N sama dengan 7 tambah 5 sama dengan 12. Jadi D jawapan dia. Boleh faham nombor 3? Ada yang tak faham? Cikgu dia memang ke atas Dia ke atas. Yes, betul. Sebab apa? Asas 8, nombor dia berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maksudnya dia ada 6 juga. Jadi yang ada 6 tu boleh jadi asas 8 juga. Asas 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada nombor 6 juga dalam tu. Maksudnya ke atas. Sebab tu dia ke atas. Sebab tu dia tanya minimum kan. Minimum maksudnya kita ambil yang paling bawah. Paling bawah 7 lah. Sebab start daripada 7. Asas 5 tak boleh jadi 611 tak boleh jadi asas 5. Sebab asas 5 sampai nombor 4 je. Asas 6 pun tak boleh. Sebab asas 6 sampai 5 je. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Macam tu. Konsep dia macam tu lah. Okey, nombor 4. Antara berikut yang manakah betul? Yang mana betul? D. Berapa? D. D. Dadu. Alright, kita check. 53, 10. Sekarang ni semua dia compare dengan 8 kan? Jadi nak senang tukar dengan 8. 10 dengan 8 boleh tukar kalkulator. Jadi tak perlu susah-susah. Tukar je pakai kalkulator. Jadi 53, 10. Make sure diisi dulu. Okey, tukar kepada 8.
65. Jadi 53 asas 10 berapa tadi? 65 adalah 65 asas 8. Dia tanya yang mana betul. Maksudnya betul 65 8 ni dia adalah lebih besar daripada 53 asas 8. Yang lain semua kecil kan. Jadi jawapan dia adalah D. Direct je kan. Pakai kalkulator. Kalau boleh pakai kalkulator pakai. Sebab ini objektif je. Tak payah tunjuk jalan kira kan. Nombor 5 diberi 10010M sama dengan 260 asas 10. Cari nilai M. Nombor 5 apa jawapan dia? C. Nombor 5 jawapan dia adalah C. 10010 asas 4. Okey, untuk soalan macam ni ada 10010M sama dengan 260 asas 10. Jadi untuk soalan macam ni kena cek satu-satu. Asas berapa yang boleh dapat 260 kan? Nampak macam asas 2. Nampak macam asas 2 kan? Tapi jadi kena buat apa? Kena try and error. Okey, jadi contoh kita buat asas 2 dulu. Kita pilih bin 100 asas 2 tukar kepada asas 10. Tak dapat. Kita dapat 18. Okey, jadi try and error. Buat A, buat B, buat C, buat D kan. Jadi 1004 kita cuba. 10010 asas 4. Nak tukar kepada asas 10. Jadi 0 darab 4 kuasa 0. Tambah 1 darab dengan 4 kuasa 1 tambah 0. Tambah 0 lagi. Tambah 1 darab 4 kuasa. Berapa ni? 1, 0, 1, 2, 3, 4. 4 kuasa 4. Okey, jadi 4 tambah dengan okey, dah apa? Sekejap. Empat tambah 4 kuasa 4. Okey, dapat jawapan 260. Jadi barulah betul 260 asas 10. Jadi jawapan dia adalah 4. C. 5 adalah C. Okey, jadi kena try and error. Okay. Okey, seterusnya kita ada nombor 6. Ungkapkan 2078 sebagai satu nombor dalam asas 4. Okey, nombor 6. Apa jawapan dia? C. Nombor 6 jawapan dia adalah C. Yes, betul. Okey, macam mana cara dia? Kita ada 2078. Pertama sekali kena tukar kepada asas 10. Sebab nak 10 baru tukar kepada 4. Okey, jadi nak tukar 10, 8 dengan 10 boleh tekan kalkulator. Tak payah susah. 2078 tukar kepada DEC 135 10. Jadi 135 ni buat bahagi dengan 4, sambung jadi 13 bahagi dengan 4, 135. Okay, and then sambung lagi, seterusnya sambung jadi kita dapat 135 asas 10 sama dengan C, iaitu 2013 asas 4. Jadi jawapan dia adalah C kan. Jadi nanti korang buat lah kan. Kat sini cikgu skip dia punya jalan kira. Okey, itu nombor 6. Nombor 7. Diberi K9. K9. 10, 2. Okey, K ialah tu je. Cari nilai K. Dapat apa? Dapat A. Okey, jadi 1 D. ada A, ada B, ada D. Apa jawapan dia? 10011 ni nak kena tukar kepada 9 kan maksudnya. Sebab kita nak tahu 9. Jadi pertama sekali nak tak nak kena tukar kepada asas 10 dulu. Tekan je kalkulator sebab 2 ada dalam ni. PIN. Jadi 1001111 PIN tukar kepada DEC 87 asas 10.
Okey, 87 ni nak tukar kepada asas 9. Kan 87 nak tukar kepada asas 9. Okey, jadi 87 bagi 9 dapat apa? Dapat 81. Okey, 81 dapat 9, sorry. Dapat 9, betul tak? Betul. Okey, jadi buat apa lagi? Baki, Satu. jadi 87 tolak 81, baki dia adalah 8. Sambung lagi, 9 bagi 9 dapat 1. Jadi Baki 9 dia tolak 6. 9. Baki dia 6. Oh iyalah, okey, sorry. Okey, baki dia adalah 6. 6, 9 dapat 0, baki 0, 1 bagi 9 0, 1 tolak 0 dapat 1. 106 baca daripada bawah jadi 87. Okey. 101011 sama dengan 106 asas 9. Okey, jadi 7 ni jawapan dia adalah D, kan? Tadi ada jawab A. Cek boleh ya? Nombor 8. Diberi 67 P8. 67 P ni adalah nombor juga. Ialah satu nombor 3 digit dalam asas 8. Okey, lepas tu dia bagi tahu dia sama dengan 11011 panjangnya. 11000 asas 2. Cari nilai P. Okey, jadi dia nak tahu nilai P. Jadi pertama sekali 10111 ni tukar dulu kepada calculator, dalam calculator. Jadi BIN 1101111 100. BIN tukar kepada OCT dapat 67. Jadi 674 sama dengan 674 P 8, maka P adalah 4. Jadi 8 ni adalah C jawapan dia. Okey, straightforward je kan soalan nombor 8 ni. Okey, seterusnya nombor 9. Antara nombor berikut yang manakah mempunyai nilai yang sama dengan 512 asas 7. Okey, yang ni nak tak nak korang kena buat secara manual, nak kena buat try and error sebab dia suruh check yang mana nilai dia sama. Okey, jadi 9 ni dapat apa? 512 asas 7 sama dengan berapa nilai dia? 512 asas 7 sama dengan A sama dengan 1102 asas 6. Okey, jadi nombor 9 jawapan dia adalah A. Ada yang dapat lain? Nombor 9. Semua dapat A ya? Dapat. Okey, bagus. Okey, seterusnya kita ada nombor 10. Kita ada 221 asas 3 besar lagi daripada P asas 5 besar lagi daripada 123 asas 4. Okey, jadi apakah nilai P? Okey, untuk yang ni tak nak kita kena tukar. Setiap satu ni tukar kepada satu nilai. Okey, nak tukar kepada asas apa? Nak kena tukar kepada asas 10. Jadi 221 asas 3 dapat berapa asas 10? Dapat apa? Siapa yang dah tukar? 2213 sama dengan 1/300 tambah 2/31. Berapa? 13. Okey, 18 tambah 6. 18 tambah 6 tambah 1. 25. Yes, 25 asas 10. Okay, and then 1, 2, 3, 4 nak tukar juga. Jadi 3/4 kosong tambah 2/4 1 tambah
1/4, 2. Okey, jadi berapa? Sama dengan 3 tambah 8 tambah 4 kuasa 2 tambah 16. 3 tambah 8 dapat 11, 27. Asas 10. Okey, kalau korang perasan 2213 adalah 25 asas 10. 1234 adalah 27 asas 10. Jadi P ni jadi apa? P ni dia akan jadi 26 asas 10 lah. Sebab apa? 25, 27. Jadi tengah-tengah ni adalah 26 asas 10. Jadi 26 asas 10 tukar kepada asas 5. Jadi 26 bagi 5, kita akan dapat 5. Jadi kita akan ada 26 tolak 25, bagi dia 1. 5 bagi 5 dapat 1. Jadi 5 tolak 5 dapat 0. 1 tolak 0 dapat 1. Jadi jawapan dia adalah 101. Jadi P5 adalah 101 asas 5. Jawapan dia adalah B. Okey, boleh faham? Nombor 10. Jadi bila ada soalan arrow ni, dia ada tunjuk anak panah tu. Jadi maksudnya nombor yang tengah-tengah tu mesti ikut turutan. Jadi 2213 ni 25 asas 10. 1234 ni adalah 27 asas 10. Jadi 25, 26, 27. Tengah-tengah tu mesti akan jadi 26. And then tengok dia nak dalam asas 5. Jadi buatlah dalam asas 5. Okey, seterusnya. Nombor 11. Sama juga dengan nombor 10. Diapit juga. Cuma kat sini dia dah tukar kepada asas 8 pula. Kan? Jadi kita ada 100,011 asas 2, tengah-tengah dia kita ada R. And then tepi dia kita ada 100,101 asas 2. Jadi tukar kepada asas 10. Okey, yang ni 2 boleh guna kalkulator. Kita ada 100,011 asas 2. Tukar kepada kalkulator dapat 35. Okay, and then kita ada 100,101 asas 2. Oh, sorry. Make sure BIN dulu. 100,101 asas 2 tukar kepada DEC dapat 37. Jadi maksudnya R ni adalah 36 asas 10. 36 asas 10 tukar kepada asas 8. Tukar gunakan kalkulator saja. Jadi 37 DEC. Tukar kepada OCT dapat 45. Ada jawapan? Tak ada jawapan. 36 asas 10 asas 8 sepatutnya kita dapat 45. Nombor 11. B sepatutnya jawapan. Okey, kita cek lagi. Cuba tukarkan 10011 kepada asas 8 pula. Sebab tadi kita dah cuba dalam asas 10 tak ada, jadi kita buat dalam asas 8. 11 asas 2 kepada OCT 43 asas 8. Satu asas 2 tukar kepada asas 45. Okey, jadi kat sini ada persamaan kan. Jadi 35, 36, 37 kita dah buat tadi, tukar asas 8 tak ada jawapan. And then kita buat 8 pula. 43 asas 8, 45 asas 8. Jadi tengah-tengah ni dia akan jadi 44 asas 8. Jadi ni jawapan dia. Jadi jawapan dia adalah B, 44 asas 8. Okey, boleh faham tak soalan 11? Kena cuba kan. Kena tukar kepada satu nilai yang sama. Kita dah tukar asas 10. And then kita dapat 36 asas 10 kan. Tapi bila 36 asas 10 tukar kepada asas 8 tak ada jawapan. Maksudnya cuba pula asas 8. Asas 8 pun kita nampak dia ada persamaan. 43, 45. Jadi tengah-tengah ni 44. Jadi jawapan dia adalah B. Untuk nombor 11.
Okey, ada soalan untuk nombor 11? Boleh faham? Boleh. Okey, nombor 12. Kita ada 5, 3 tambah 2. Okey, macam mana nak buat soalan macam ni? Pertama sekali, buka dulu kurungan. Kembangkan jadi 5 darab 5 kuasa 3 dapat apa? 5 kuasa 4. 5 darab 2 tambah dengan 2 darab 5. Okey, buat bentuk macam ni. Okey, jadi apa depan 5 kuasa 4 ni? Kita ada 1 darab 5 kuasa 4. Okey, ingat lagi tak jadual yang cikgu pernah tunjuk sebelum ni? Buat jadual. Dia nak dalam asas 5. Okey, jadi 5 kuasa 0, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2, 5 kuasa 3. Okey, paling tinggi adalah 5 kuasa 4. Okey, jadi 5 kuasa 4 ada 1. Tulis 1 kat sini. 5 kuasa 3 tak ada kat sini, 0. 5 kuasa 2 pun tak ada. 5 kuasa 1 ada dekat sini, 2. Jadi 2 kat sini. Jadi jawapan dia adalah 10020 asas 5. Jadi 12 jawapan dia adalah C. Okey, boleh faham nombor 12 ni? Ini cara senang dia. Guna je cara ni. Cara ni senang je kan. Jadi make sure kalau contohnya kita dapat 5 kuasa 4 kan. Depan dia akan ada 1 kan. Sebab 5 kuasa 4 dia sama dengan 1 darab 5 kuasa 4. Jadi kalau 5 saja itu adalah 5 kuasa 0. Okey, jadi itu nombor 12. Okey, seterusnya nombor 13, 14 dan seterusnya. Okey, nombor 13. Dia kata R dalam asas 3 adalah 3 darab 3, 4 tambah 3, 2 tambah 1. Dalam asas 3. Okey, sama je prinsip dia. 3 darab 3, 4. Kan, jadi 3 darab 3 kuasa 4 sama dengan 3 kuasa 5. 3 darab 3 kuasa 2 akan dapat 3 kuasa 3 tambah dengan 1 darab 3. Okey. 1 darab 3 kuasa 5. 1 darab 3 kuasa 3 tambah 1 darab 3 kuasa 1. Okey, jadi buat jadual. Paling tinggi 5. Okey, 3 kuasa 5, 3 kuasa 4, 3 kuasa 3, 3 kuasa 2, 3 kuasa 1, 3 kuasa 0. Jadi 3 kuasa 5 ada 1, 3 kuasa 4 tak ada, 3 kuasa 3 ada 1, 3 kuasa 2 tak ada dekat sini. 3 kuasa 1 ada 1, 3 kuasa 0 ada 0. Okey, soalan dia kata cari bilangan digit. Cari bilangan digit. Jadi nombor 13 jawapan dia adalah C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebab apa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 digit. 6 digit maksud dia jawapan adalah C. Okey. Cara kaedah yang sama dengan kaedah yang atas tadi. Cuma soalan lain. Soalan dia tanya bilangan digit. Jadi kena tengok betul-betul soalan dia. Dia nak bilangan digit ke? Dia nak nilai tempat ke? Dia nak nilai digit. Macam tu. Okey, seterusnya. Nombor 14. Jadi 14 kita ada 2041 asas 5 tolak 312 asas 5. Jadi dia dua-duanya dalam asas yang sama. Kita ada 2041 tolak 312 asas 5, asas 5. Tolak 1 tolak 2 tak boleh, pinjam member sebelah. Sebab ni asas 5, kita akan pinjam 5. Jadi
1 tambah 5 kita akan dapat RM6. Jadi 6 tolak 2 kita dapat 4. 3 tolak 1 dapat 2. Kosong tak boleh tolak 3, pinjam member sebelah. So dapat 5. 5 tolak 3 dapat 2. 1, 2, 2, 4 adalah jawapan dia. 1, 2, 2, 4 asas 5. So nombor 14 jawapan dia adalah D. Okey, seterusnya 15. 100 101 asas 2 tambah 111 1 asas 2. Okey, yang ni tekan je kalkulator sebab direct je. Jadi kita ada make sure dalam BIN dulu, tekan 100 101 tambah dengan 111 sama dengan 110 110 asas 2. Jadi jawapan dia adalah D, kan? Straightforward je nombor 15 ni. Dan akhir sekali soalan nombor 16. Gopal lancing masing-masing mempunyai 11002 11010. Okay, jadi dia nak hitung purata. Apa maksud purata? Purata maksudnya tambah bagi 2. Jadi kita ada 11002 tambah dengan 1100102. Tambah dulu, tapi make sure dalam asas 10. Jadi kita ada 11000 tambah dengan 11010 asas 2 dapat 1101010. Okey, itu adalah dalam asas 2, kita nak dalam asas 10. Jadi kita dapat 50. 50 asas 10. Jadi purata sebab ada 2 orang, jadi 50 bahagi dengan 2, kita dapat jawapan dia adalah 25 asas 10. Jadi jawapan untuk 16 adalah B. Boleh faham? Untuk nombor 16 jawapan dia adalah B. Okey. Ada soalan untuk soalan objektif? Boleh faham semua? Okey, bagus. Jadi sambung soalan kertas 2, kan? Kita dah bincang objektif, sambung kertas 2. Ada berapa soalan ni? Kita ada 4 soalan. Ada 4 soalan je. Okey, buat. Ada soalan tanya? Kalau yang objektif tu ada yang tak faham ke?
Okey, sampai soalan mana? Tak apa, yang kita dua ni kita boleh bincang selama, kan? Agak soalan 1, 2, 3, 4 ni yang mana? Tak faham. 3, 4. 3 dengan 4 dah. 3 dengan 4 kurang faham lah. 1, 2 direct je kan? Apa kita 2 tu bincang? senang sikit. 2 tu senang kan? Senang-senang. Okey, tak apa, kita bincang. Jangan risau. So, kita ada soalan 1. Okey, dia kata bacaan odometer. Odometer ni apa? Tahu tak odometer? Odometer ni macam meter lah, kan? Dalam kereta. Okey, bacaan tersebut adalah dalam asas 10, tukarkan bacaan odometer itu kepada nombor dalam asas 8. Maksudnya dia nak 2863 ni asas 10 dia suruh tukar kepada asas 8. Okey, jadi untuk tukar asas 10 kepada apa-apa asas guna kaedah bahagi. Jadi bahagi 8 kita akan dapat 357. So 357 tu darab dengan 8 kita akan dapat baki dia adalah baki dia adalah 7. Sambung lagi 357 bahagi dengan 8 kita akan dapat 44. And then 44 tu kena darab dengan 8. 44 darab dengan 8 kita akan dapat baki dia adalah 5. Okey, sambung lagi 44 bagi dengan 8 akan dapat 5. So baki dia kita akan dapat 4. Okey, 5 sambung lagi bagi 8 dapat kosong. Yes, baki dia adalah 5. 5, 4, 5, 7 jadi tulis kat sini maka 2863 asas 10 adalah 5457 asas 8. Okey, itu adalah jawapan nombor 1. Kan 2 markah. So dah dapat 2 markah free. Siapa tu? Zack? Zakwan? Zakwan tu tak main. Alright. Okey, nombor 2. Nombor 2 pun direct je. Berapa jawapan dia? Siapa dapat jawapan? Siapa yang sempat buat? Okey, jadi dia ada 15889 kan? Jadi itu adalah kod penggera dia. So lepas ni kalau korang nak simpan password ke apa, letak dalam asas nombor kan? Jadi baru style sikit kan? Susah orang nak tahu. Okey, jadi dia nak tahu dalam asas 10. Jadi 15889 tukar kepada asas 10. Jadi 8 darab 9 kuasa 0 tambah 8 darab 9 kuasa 1 tambah dengan 5 darab 9 kuasa 2 dan akhir sekali 1 darab dengan 9 kuasa 3. Okey, dapat berapa? Dalam asas 10 Dapat 1086. 1086 8 darab 9 kuasa 0 8 8 tambah 72. Okey, tak apa. Okey, tengah kereta. Lapan darab 9 kuasa 0 1 tambah dengan 8 darab 9 tambah dengan 5 darab 8 1 tambah dengan 9 kuasa 3. 1, 2, 4. Kan? Jangan salah tekan. 1, 2, 4. Asas 10 jawapannya. Okay. So itu nombor 2. Nombor 2 straightforward je. Tak ada trik-trik kat situ. Kan? Okay, seterusnya. Kita ada no. Apa yang No buat? No dia telah membeli seutas jam tangan dengan diskaun sebanyak 20%. Harga asal jam tangan itu ialah 11004. Berapakah wang yang perlu dibayar oleh No dalam asas 7? Okey, jadi kita ada jam. Harga asal dia RM 1100 tapi dalam asas 4. Okey. No beli diskaun.
dia dapat diskaun. Diskaun berapa banyak? 20%. Okey, jadi apa maksud diskaun? Diskaun ni kita akan dapat apa? Kita akan dapat pengurangan, betul tak? Jadi kita akan dapat pengurangan. Okey, jadi pertama sekali, cek dulu 11004 ni berapa sebenarnya, kan? RM 11004 sama dengan buat dalam asas 10. Tukar kepada asas 10. Jadi 0 darab 4 kuasa 0 tambah 0 darab 4 kuasa 1 tambah 1 darab 4 kuasa 2 tambah dengan 1 darab 4 kuasa 3. Kita akan dapat jumlah dia adalah apa? Jadi 4 kuasa 2 16. 4 kuasa 3 adalah 64. 64 campur 16 kita akan dapat RM 80. Jadi diskaun sebanyak 20%. Jadi kira dulu diskaun dia dapat berapa? Potongan harga. Diskaun 20 per 100 darab dengan 80. Potong. 2 darab 8 sama dengan RM16 diskaun. Okay, jadi dia dapat RM16 diskaun. Jadi berapa dia kena bayar? RM16 diskaun. Jumlah perlu dibayar berapa? Jadi harga asal dia adalah 80. Dia dah dapat diskaun. Okey, boleh faham? Soalan nombor 3. Oh. Yes. Bukankah tulis apalah asas setuju? Yang mana? Yang nombor 3 dia minta asas setuju. Oh, dia nak dalam asas 7. Okey. Betul. Thank you, Zid. So, maksudnya tak habis lagi lah kita punya jalan kira. Kita dapat 64 ni dalam asas 10. Okey, dia nak dalam asas 7. Okey. Baik, jadi maksudnya kena tukar lagi lah. Kan? Jadi 64 asas 10 tukar kepada asas 7. Okey, macam mana? 64 bagi dengan 7. 64 bagi 7 dapat apa? 9, betul tak? Sebab apa? 63. Kan, 64 tolak 63 baki adalah 1. 9 bahagi 7 dapat 1. Jadi 9 tolak 7 dapat baki 2. 1 bagi 7 dapat 0. Boleh nampak ni, singkat-singkat ni. Kan? Okey, jadi 1 tolak 0 baki adalah 1. Okey, jadi 64 dalam asas 7, jawapan dia adalah sama dengan 1 2, 1 dalam asas 7. Okey, jadi ni jawapan dia. Right. Thank you, Yazid. Boleh faham? Soalan nombor 3. Any question so far? Jadi ni jalan kira dia. Boleh. Jadi ni jalan kira untuk nombor berapa tadi? Nombor 3. Kan? Okey, ni nombor 3. Okey, boleh salin. Korang yang sebelum ni, korang salin tak? Sempat salin tak? Kalau nak tengok cakap. Kalau ada nak salin. Kalau nak senang, screenshot je, kan? Okey, so tu nombor 3. Kita tengok nombor 4. Okey, tengok nombor 4. Apa dia cakap? Okey, cuba buat dulu nombor 4 ni. Kan, 1, 2, 3 cikgu dah bagi jawapan dah. Cuba buat dulu nombor 4 ni. Agak macam mana? Dia kata terdapat 50 biji manik di dalam sebuah bekas.
2/5 daripada manik itu adalah warna merah. 7/25 berwarna hijau dan selebihnya berwarna biru. Berapakah bilangan guli biru dalam asas 6? Cuba buat. 1, 2, 3 cikgu dah bagi depan kan? So nombor 4 ni cikgu nak korang buat. Okay, ada yang tak tulis nama lagi Tulis nama Dah nak ambil kelas kena tulis nama. Baru tulis Azim. Baru tulis. Aduh. Mana ni? Dah dekat sebulan dah kelas. Asyik lupa tulis nama. Okey, siapa dah siap nombor 4? Siapa dapat depan? Siapa dapat betul dia dapat apa-apa lah kan? Dapat ilmu lah. Okey, apa jawapan nombor 4? Saya dapat 24. 24 dia punya tu 6. 24 Asas dia 6. Asas 6. Yes, betul. Imran, bagus Imran. So nombor 4 ni jawapan dia 24 asas 6. Okey, macam mana cara dia? Kita tengok. Okey, dia kata ada 50 biji manik. 50 ni ada 3 warna. Jadi ada warna merah. Merah ni banyak dia adalah 2/5. And then ada warna hijau. Ada 7/25. Okey, selebihnya warna biru. Okey, jadi dia nak tahu warna biru je. Tapi dalam asas 6. Okey, jadi pertama sekali tengok merah ada berapa. Merah 2/5 darab dengan 50. Kita nak tahu berapa jumlah dia. Jadi 5 darab 50, 25 darab 2 sama dengan 25. Okey, sorry. 5 bagi 50, 10. 20. Okey, jadi warna merah adalah sebanyak 20 manik. Okey, warna hijau. 7/25 darab dengan 50. Okey, jadi 25, 1, 2. 7 darab 2 dapat 14. Okey, boleh kira manual kan? Tak payah kira kalkulator pun. Okey, jadi warna biru. Biru selebihnya. Maksud selebihnya, ambil jumlah semua, kita ada 50. Tolak dengan warna merah, tolak dengan warna hijau, kita dapat warna biru adalah sebanyak 16. Okey, jadi itu warna biru. Mana hilang dia? Okey. Jadi itu warna biru. Warna biru adalah 16. Guli. Manik biru ada 16 biji. Tapi ini dalam asas 10. Dia nak dalam asas 6. Jadi 16 asas 10. 16 kena bahagi dengan 6.
Jadi 16 bagi dengan 6 kita dapat 2. 16 tolak 12 sama dengan 4. Jadi baki kita adalah 4. 2 bagi dengan 6 dapat 0. 2 tolak 0 akan dapat 2. Jadi jawapan kita adalah, maka manik biru adalah sebanyak 24 asas 6 biji. So ini adalah jawapan. Ada soalan? Boleh faham semua latihan yang kita buat hari ni? Ada soalan ke? Okay, boleh faham? Okay, jadi kita dah habis buat latihan. Semua latihan kita dah buat untuk asas nombor. Okay, jadi next week kita akan buat apa? Tajuk apa? Kita akan buat tajuk penakulan logik, kan? Kita akan buat tajuk penakulan logik. Sebelum ni kita belajar je kan, tapi kita tak tengok lagi soalan bentuk-bentuk HPM macam mana. Okay, jadi kita habiskan kelas kita hari ni dengan habisnya tajuk asas nombor. Jadi itu saja. Terima kasih dan Assalamualaikum. Cikgu. Waalaikumsalam. Sama-sama. Cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Semua bunyi ngantuk ke? Boleh tahan juga cikgu. Ngantuk Cuti. Biasalah cuti kan ngantuk. Okay, jumpa lagi. Cikgu. Waalaikumsalam.